Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kembali bersama kami dalam Iris Wanita bersama dengan saya Hadi Hamid. Saya Zack Kirana. Ya. Dan apa kita punya slogan kita? Okey, pastinya. Dinamik, karisma, inspirasi. Okey. Dan yang paling utamanya juga pada hari ini kita nak berbicara tentang satu perkara yang mungkin agak jarang-jarang untuk kita sama-sama bincangkan. Betul. Kerana yang paling utama adalah bukan saja program ini membincangkan tentang aspek-aspek berkaitan dengan inspirasi dan juga aspirasi wanita, tetapi juga tentang aspek kesihatan yang sangat penting secara umumnya. Betul. Dan juga untuk para wanita khususnya. Dan cakap tentang wanita, terutamanya ibu kita lah. Ya. Rumah kita kena sentiasa bahagia, Hani. Ya. Jadi untuk membahagiakan rumah, pastinya kita kena perlu jaga emosi, mental, fizikal si ibu sebenarnya. Ya, sebenarnya kerana percayalah dan saya yakin semua orang pun setuju dengan apa yang saya nak katakan ini. Betul. Seorang ibu kalau dia tak sihat dan sakit, dia akan tetap bergerak seperti biasa. Setuju. Walaupun dalam keadaan yang sedikit perlahan. Tapi cuba bayangkan kalau betul-betul ibu tu sakit, memang tergendala semuanya. Kerana semuanya benda dicari, kalau yang anak akan mencari ibu, yang suami akan mencari isterinya. Betul. Dan cakap tentang suami cari isteri, untuk bahagiakan isteri sebenarnya ada banyak cara. Ya. Dan topik yang kita nak bincangkan hari ini, Hani, sangat serius. Suka untuk kita bawakan. Kalau selama ini kita mungkin tahu tentang masalah kesuburan lelaki, Ya. kita sebut sebagai mati pucuk. Ya. Tapi ingat, wanita tak ada ke masalah yang sama? Ya. Untuk wanita kita panggil dia sebagai masalah mati putik. Ya, sama tapi tak serupa. Ini kita akan bincangkan sebentar lagi bersama dengan tetamu istimewa yang kita bawakan menerusi program Iris Wanita. Tapi sebelum itu, kita ada sediakan bikisan khas untuk anda untuk kita memahami lebih lagi berkaitan dengan situasi ataupun permasalahan ini. Jom sama-sama kita saksikan. Mati putik atau nama saintifiknya disfungsi seksual wanita mungkin tidak menjadi masalah besar bagi sebahagian wanita. Namun ada sebilangan pihak yang merana dalam diam kerana malu untuk mendapatkan bantuan sedangkan ia boleh dirawat. Wanita yang mengalami disfungsi seksual biasanya merasakan seks tidak lagi menjadi keutamaan, iaitu hilang nikmat perkahwinan di dalam kehidupan, sedangkan menjaga kesihatan seksual itu merupakan suatu ibadah dan kunci dalam membentuk perhubungan mawaddah dan sakinah dalam rumah tangga. Faktor penyebab kepada masalah mati putih ini sebenarnya melibatkan masalah toleransi pasangan yang akhirnya mengganggu emosi serta perhubungan mereka dan hanya sebahagian kecil sahaja disebabkan masalah fizikal. Sebenarnya, kesihatan mental memainkan peranan utama dalam permasalahan ini. Lebih menyedihkan lagi sekiranya isteri terus dipersalahkan dalam hal ini dan penyelesaian yang diambil ialah meleraikannya dengan jalan penceraian. Terdapat 3 punca utama masalah ini berlaku, iaitu masalah dalam diri sendiri seperti kesibukan dengan kerja, stres berpanjangan, proses kehidupan yang meletihkan seperti proses mengandung, melahirkan, menyusukan dan sebagainya. Untuk mencegah masalah ini, setiap pasangan perlu memperbetulkan niat mereka terhadap hubungan seks dengan menganggap ianya sebagai ibadah, meningkatkan komunikasi dan toleransi, mengubah cara hidup yang lebih mesra keluarga dan menzahirkan kasih sayang antara suami isteri. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang topik mati putik, ikuti Iris Wanita. Itu dia bingkisan menarik yang kita sediakan khas untuk penonton kita di Iris Wanita. Dan tak lupa nak pesan kepada penonton semua, kalau mungkin ada yang nak kongsikan cerita, kisah diri ataupun mungkin mereka yang kalian kenal tentang mati putih ini, boleh hantarkan saja komen di mana-mana ruangan laman sosial Iris Wanita. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Atau boleh emailkan saja ke iris.wanita@gmail.com. Okey, waktu untuk kita lebih serius sekarang ini. Serius ni? Ya, kerana kita nak akan bercakap tentang satu isu yang perlu diambil penting pada semua, khususnya pada wanita yang berkeluarga. Jadi kita bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini di studio, itu kita bersama dengan Dr. Salira Khalid, bukan pakar kesuburan Sophia Fertility Center. Assalamualaikum. Selamat datang diucapkan juga dalam program Iris Wanita. Okey, ini sangat penting ni untuk kita tahu dan untuk mendalami lebih lagi secara umumnya, kalau kita boleh kongsikan dulu definisi apa itu sebenarnya mati putik. Mati putik ni ataupun nama lainnya apa yang kita panggil sebagai disfungsi seksual wanita, ya, di mana wanita mengalami masalah
ketika melakukan hubungan seks. Sama ada dia ada kekurangan dari segi keinginan untuk bersama ataupun kesukaran untuk terangsang ataupun apa yang kita panggil sebagai orgasm ya, untuk merasai kemuncak seronok bila bersama. Ramai juga wanita yang takut nak bersama kerana dia takut sakit ataupun dia rasa ini ada perkara remeh yang dia ada banyak benda lain yang dia perlu buat. So dia tak memberikan keutamaan untuk bersama. Saya rasa ini antara masalah yang wajar dititik beratkan dalam kalangan wanita, terutamanya yang berumah tangga, ya, Doktor. Kalau mungkin boleh Doktor kongsikan apa faktor sebenarnya yang menyumbang kepada masalah mati putih, Doktor? Okay. Dia ada banyak faktor ya. So antaranya adalah perubahan gaya hidup. Contohnya bila dah berumah tangga, kita dah bersalin, dah ada anak. So kita punya prioriti tu lebih kepada kita risaukan anak kita, kesihatan anak kita, ataupun bila bersalin tu ramai juga yang dia rasa trauma bila nak bersalin tu. Contohnya kalau bersalin secara vacuum ataupun forceps, so bersalin tu teramat traumatik untuk dia sehingga kan dia takut kalau nak bersama semula, takut sakit. Ada juga yang dia rasa dengan faktor usia dia dah tak seksi macam dulu. Psikologi pun memainkan peranan sebenarnya. Betul. Selain pada tu, faktor usia yang lain seperti vagina tu ataupun faraj tu rasa kering. So bila bersama dia tak dapat menikmati keseronokan lagi, ataupun ada juga yang sakit ketika bersama. Itu antara faktor-faktornya lah yang menjadi satu perkara yang sangat rumit untuk dibincangkan bersama suami isteri, dan ini sebenarnya perkara yang perlu dibincangkan bersama, kerana perlu kesefahaman di antara kedua-duanya. Dan sekarang perkongsian juga di mana untuk laporan yang dibawakan pada tahun lepas, anggaran 20 hingga 30% wanita di negara ini yang sudah berkahwin dan berisiko mengalami masalah mati putik, dan 3 daripada 10 perceraian di Selangor dan Kelantan adalah disebabkan masalah mati putik. Jadi cuma kita tak tahu sebenarnya apa isu-isu yang di sebaliknya berlaku dan kenapa ia boleh berlaku, kerana ia satu perkara umum yang berlaku dalam sebuah keluarga itu. Betul. Okey, dan kalau kita boleh kongsikan lebih lanjut sebenarnya, Doktor, keinginan seseorang wanita itu untuk melakukan hubungan intim akan lebih terjejas apabila selepas melahirkan. Betul. Adakah ini satu perkara yang normal sebenarnya? Ia adalah satu perkara yang biasa berlaku, tapi kita tak boleh anggap sebagai normal. Okey. So setiap pasangan mungkinlah masa dulu kita single, maksudnya berduaan, suasana dia lain. So sekarang ni bila dah ada si kecil, kita kena bagi dia tidur dulu. So by the time dia dah tidur, kita dah penat. And then esok kita kena kerja, kita kena siapkan dia yang si kecil tu pula. So suasana tu dah berbeza. Dan kita kena orang kata letak extra effort ataupun tambah usaha untuk mengadakan suasana untuk bersama. Kita tak boleh terus je kan macam dulu, boleh terus je, tapi sekarang kena make sure everything dah okey baru nak bersama. So by that time kita dah tak ada waktu yang dah penat, dua-dua dah tak larat. So kadang-kadang bila buat hubungan tu dia just mungkin biar suami dia sahaja yang mencapai kemuncak, dan dia rasa untuk dia tak penting. So bila wanita tu tak merasa nikmat bila bersama, so dia tak rasa keperluan untuk bersama tu. Dia tak ada rasa seronok. Kenapa dia nak bersama, nanti besok macam kena basuh rambut, dia nak cepat nak pergi kerja, rambut basah, leceh lah. So dia rasa macam rasa remeh. Ini kalau dibiarkan sebenarnya boleh menjadi barah sebenarnya kepada rumah tangga sebenarnya, betul. Mungkin Doktor boleh kongsikan pengalaman Doktor sebagai pakar kesuburan wanita. Agak-agaknya kenapa hal-hal ini jarang dibincangkan secara terbuka? Kalau macam mati pucuk selalu kita dengarkan, tapi mati putik. Ya, sebab I think ramai wanita yang rasa ini masalah remeh. Dia nak cakap dengan doktor, nak datang, nak tunggu, nak cakap doktor sebenarnya saya ada masalah hubungan seks. So dia tak terkeluar. So katakanlah dalam klinik fertility contohnya. Pasal bila klinik fertility kita kata okey masa waktu subuh kena bersama sekian-sekian ataupun kena kerap bersama. So dia dah rasa macam ni macam jadual hidup dia. Dia tak rasa nikmat dia dah rasa dia macam satu bebanan. So dekat situ yang ramai wanita rasa macam dia nak cakap pun dekat doktor, dia tak rasa benda ni adalah isu besar ataupun isu rumit yang doktor tu kena fikirkan macam mana nak atasi. So katakan bayangkan klinik yang sibuk dengan orang ni ada masalah macam-macam, tapi dia nak datang nak cakap pasal perkara ni. So dia rasa macam tak berbaloi nak cakap
bercanda ataupun dia rasa benda tu memalukan, dia segan. Ramailah wanita yang rasa dia tak tahu ke mana juga dia nak kena share masalah ni. So itu antara salah satu orang kata Kenapa jangan diperbincangkan? kenapa apa kesukaran nak datang ke hadapan. Okey, jadi itu antara sebabnya. Sebab wanita merasakan macam banyak perkara remeh yang perlu difikirkan. Dia kata maknanya akhirnya tidak membuat keputusan untuk mendapatkan rawatan. Dan selepas ini kita nak tanya juga apa sebenarnya tanda-tanda kita sebutkan sebagai mati putih ini. Betul. Okey, kita akan sambung perbincangan kita selepas ini bersama dengan pakar kita. Teruskan bersama kami dalam Iris Wanita. Jangan ke mana-mana. Ya. Kembali lagi dalam Iris Wanita Musim Terbaru. Macam biasalah, kita masih lagi sambung topik kita tadi iaitu mati putih. Masih lagi bersama dengan pakar kesuburan kita iaitu Dr. Salihah Khalid. Dan kita ada soalan seterusnya untuk doktor lah. Doktor. Soalan ini sangat penting sebenarnya. Betul, sangat penting. Tadi saya sempat tinggalkan dengan soalannya berkaitan dengan tanda-tanda seseorang wanita itu adanya mati putih. So antara tanda yang utama ialah dia rasa kurang keinginan untuk bersama. Ada juga wanita yang rasa dia nak elakkan daripada bersama. So dia buat sibuk-sibuk. Lepas tu tengok suami dah tidur, alhamdulillah. Layan anak. Lega. Anak tak tidur-tidur ni, tengah menyusu ni. So itu antaranya. Tapi kadang-kadang kita kena tengok juga kenapa dia takut ataupun dia kalau boleh tak nak bersama. Selain pada faktor-faktor yang dari segi strategi dari sebab nak kerja, nak kemas rumah, malas dia nak cepat. Ada juga yang rasa sakit bila bersama. So dia macam rasa trauma bila bersalin, dia tak nak mengandung lagi, dia takut. Yang bila nak bersama dia rasa sakit tapi dia tak nak cerita kat suami dia, jadi suami pun tak tahu. Ada yang dia rasa kekeringan di faraj sebab kurangnya rangsangan, ataupun cara suami dia lakukan dia tak berapa berkenan orang kata, tapi dia tak boleh nak cakap sebab dia takut terasa nanti suami dia nanti susah So saya rasa keutamaan untuk berbincang dengan suami. Selama ada isteri, mungkin kena tanya suami macam mana semalam, okey ke tak, ataupun kena buka perbincangan ataupun kena tanya bagaimana performance supaya kita tahu apa yang pasangan kita suka, apa yang pasangan kita tak suka, supaya hubungan tu lebih menjadi lebih seronok ataupun lebih akrab lah. Begitu juga dengan faktor usia. Bila wanita dia rasa dah rangsang dah macam dah tapi masih kurang. So sometimes wanita dia perlukan extra lubricant. Ada juga yang memerlukan alat orang kata permainan sex toys lah. Tapi untuk suami isteri boleh dah pakai, tak ada masalah. Sebab kalau itu membantu, tak ada apa-apa risiko dan tak ada apa-apa orang kata hal untuk memuaskan suami isteri. Sebab tu orang kata cara masing-masing sebenarnya kan. Dan selagi tak melanggar, tak memudaratkan, tidak ada masalah sebenarnya. Mungkin doktor boleh kongsikan apa diagnosis yang kita boleh lakukan kepada mereka yang mungkin mengalami masalah mati putih ini. Okey, diagnosis yang utama yang selalu contohnya mungkin dia ada faraj dia punya kulit kat situ nipis, kering disebabkan oleh kurangnya hormon, especially bagi wanita yang hampir putus haid ataupun dah menopause. Ada juga parut selepas bersalin, contohnya dia ada episiotomi kan bila kita bersalin kita perlu potong sedikit ataupun supaya parut kat situ mungkin lebih sensitif. So sometimes kena pergi periksa dengan doktor juga. Dan juga ada juga masalah-masalah yang contohnya dia ada cyst ke kat dalam, dia ada masalah fibroid yang menyebabkan bila bersama tu dia rasa sakit, tak selesa. Ada juga wanita cakap bila bersama dia terkucil. Sebab dia dah bersalin banyak kali contohnya, ataupun faktor usia, faktor badan berat kita dah meningkat juga, kadang-kadang bila bersama dia terkucil, so dia malu.
So dan dia rasa itu bila itu berlaku, masa tu kena pergi check dengan doktor. Okey, bila kita dah diagnosis, maknanya ada rawatan untuk Ya, setiap betul. situasi yang berlaku. Betul. Okey, apa bentuk rawatan yang diberikan sebenarnya? Rawatan ada banyak, okey, bergantung kepada apa masalah yang sebenarnya. So kata kalau kekeringan faraj, so sometimes kita boleh start dengan ambil lubricant dulu ya. Ataupun ada juga yang perlukan hormon estrogen, yang perlukan supaya keadaan faraj kita lebih lembab, tidak kering bila bersama. Kalau ada cyst, ada fibroid, yang tu kena buat rawatan seterusnya lah. Ada juga kalau rasa keinginan tu kurang, setengah wanita perlukan hormon testosteron. Ada juga wanita perlu ambil ubat ya, yang untuk meningkatkan nafsu ataupun rasa keinginan untuk bersama. Saya rasa untuk ambil dalam kuantiti yang dibenarkan, Ya, betul. tidak ada masalah, betul. Dan kalau kita tengok sebenarnya adalah penting untuk kaum wanita mengenali orang kata anatomi badan. Ya, betul. Lagi-lagi pada bahagian wanita itu sendiri, betul tak doktor ya? Betul. So ada juga yang rasa macam dia punya faraj tu tak sama macam dulu. Semestinya sebab kita dah bersalin semua, faktor usia juga kita rasa lebih longgar. So ada juga rawatan yang contohnya kita buat senaman Kegel ataupun rawatan laser faraj supaya kita orang kata rejuvenate ataupun apa orang kata kalau rejuvenate dalam bahasa Melayu tu apa tu? Menyegarkan, Menyegarkan semula. Mengembalikan Ya, betul, macam kebugaran. betul. Isi yang So, itu pelbagai ya. antaranya lah. Ya. So, banyak sekarang rawatan yang ada seperti rawatan injection PRP. Di mana kalau orang kata PRP semua ingat muka kan? Ya, betul. Tapi kita pun boleh injek dekat kita punya faraj ataupun dia lebih tepat dipanggil klitoris supaya membantu kita terangsang ataupun kita sampai kepada kemuncak orgasm bila bersama. Ada had umur tak doktor untuk rawatan-rawatan tersebut? So ramai yang tanya bila sepatutnya saya berhenti bersama dengan suami. Sebenarnya dia tak ada expiry date. Tidak. Tak ada ya. Dia tak ada apa kalau macam susu basi tak ada. Dia boleh halal, tak ada masalah boleh, sebenarnya. selagi boleh, selagi diperlukan. Mungkin kekerapan dia dah berubah ya. Kalau dulu lagi masa muda tu rancak, tapi sekarang ni dah surut sikit tapi masih memerlukan. So dia tak ada had, tak ada limit. Ramai wanita yang rasa bila kita dah menopause, kita dah tutup kedai tak. Itu sebenarnya salah konsep. Ya, betul. Ini sebenarnya perlu diubah sebenarnya. Dan kata boleh bahawasanya masa ini boleh dirawat dengan cara yang seperti doktor sebut tadi, bukannya merawat diri itu di luar rumah anda. Betul. Nampak tak marah? Ya, saya tahu. Banyak sangat membaca nampaknya. Banyak sangatnya. Okey, jadi apa mungkin saranan yang tepat untuk diberikan kepada para wanita lah khususnya dan juga suami. Maknanya suami sini kita kena sama-sama sarankan kalau sekiranya ia berlaku dalam hubungan mereka. So yang paling utama first kali kena tanya. Setiap kali bersama amalkan, kita tanya dengan suami kita, tanya isteri kita macam mana. Okey tak? Ada tak apa-apa yang I perlu buat? Ada tak apa-apa yang kita boleh lakukan supaya ia lebih baik? So sometimes suami isteri pun tak tahu itu ke yang dia nak sampai kita explore. So kena tambah ilmu juga. Sekarang ni pun ada banyak buku-buku untuk malam pertama, untuk hubungan intim macam mana. Yang kedua, sekiranya ada masalah, jangan tunggu. Pergi dapatkan jumpa dengan doktor. Jangan malu bercakap untuk doktor. Katakanlah doktor tu dia tak biasa dengan masalah isu ini, dia akan sarankan, okey, why don't you jumpa another doktor yang buat rawatan-rawatan tertentu. So kadang-kadang bila kita mencari, kita tak tahu siapa yang kita perlu bincang ataupun nyatakan masalah kita, tapi insya-Allah you akan jumpa penyelesaian dia. Okey, satu soalan tambahan juga doktor berkaitan dengan rawatan di luar klinik ataupun hospital. Kita ada banyak juga produk yang dijual di pasaran. Secara umumnya apa pandangan doktor berkaitan dengan ubat-ubat yang sekarang setengah wanita ni dia macam buat diam-diam, dia tak nak pergi jumpa doktor, Dia ambil produk-produk tu kan? dia ambillah produk. Dia terpengaruh dengan iklan-iklan yang ada di media sosial. Kalau kita tengok dekat dalam media sosial ada banyak ubat-ubatan yang memang itu antara ikhtiar wanita yang pergi ambil ubat herbal contohnya ataupun melakukan urutan tertentu untuk meningkatkan rangsangan. Tetapi I think kena berhati-hati terutamanya ubat-ubat yang di luar daripada kawalan sebab kita takut sekarang ni macam-macam ubat yang boleh memberi kesan kepada kesihatan. The best adalah jumpa dengan somebody yang tahu pasal perkara ni dan juga
kadang-kadang ubat yang pertama first line tu tak berkesan dan dia kena perlukan ubat yang second line contohnya. So dan setiap wanita tu berbeza, so kita tengok daripada situ dan kita explore. Dan penting untuk kita dapatkan bantuan pakar sebenarnya. Ya. Mereka ni pakar mesti ada sebab. Betul tak? Jadi jangan sia-siakan kepakaran yang ada, terutamanya macam kita tengok doktor sendiri kan. Ya. Jadi tak salah untuk, dan yang paling penting kita kena study sendirilah. Okay, kena, mungkin ada orang segan kan nak pergi jumpa doktor, dia study dulu, tengok kat Google dan sebagainya. Saya kepada semua ni hujung jari sekarang ni, informasi boleh diperoleh. Jadi diharapkan dengan apa yang kita kongsikan sepanjang siaran kita hari ini dalam Iris Wanita pada kali ini, kita ada timbulnya kesedaran dalam kalangan masyarakat, khususnya bagi pasangan suami isteri. Betul. Ingat, rawatan itu ada. Yang paling penting adalah perbincangan. Betul. Dan kemudian cari rawatan untuk suami isteri itu. Jangan yang saya sebut tadi tu, mencari jaminan rawatan. kebahagiaan. Betul. Bukan rawatan di luar, rawatan dalam hubungan suami isteri itu sendiri yang perlu kita berbetulkan terlebih dahulu. Okey, dan yang paling utama juga adalah dari segi aspek tolak ansur dan juga kesepakatan. Setuju? Ya, kena bincanglah. Betul tak? Saya banyak saya kena belajar sebab saya masih lagi bujang. Tak apa, ini persediaan. Betul, ini persediaan secara mentalnya. Ya. InsyaAllah fizikal InsyaAllah. nanti insyaAllah. Ya, baik. Apa pun kita terima kasih pada tetamu kita. Terima kasih banyak doktor. Saya harap nanti kita boleh jemput lagi Ya, banyak ilmu ni. betul. Okey, jadi sampai di sini saja waktu kami dalam Iris Wanita untuk anda. InsyaAllah minggu hadapan kita akan kembali lagi untuk membawakan lagi topik-topik yang berkaitan khususnya untuk wanita. Ya, terima kasih kepada anda yang menonton. Minggu depan pada hari dan waktu yang sama akan jumpa muka yang sama lagi ya. Ya. Saya Zack Kirana. Dan saya Hani Hamid. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.